Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, malam ini aku dikabarkan kau ada cerita seram. Aku ada cerita. Ada. Ada cerita seram, tapi sebelum nak dengar kan, macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang, follow our social media, link ada disediakan di bawah. Dan kepada korang yang ada cerita nak sampaikan kepada kita orang, boleh tekan link WhatsApp dan bagi tahu yang korang ada cerita seram nak sampaikan. Sebenarnya hari ni kita ada caller bis. Tapi sebabkan kita ada perubahan jadual sikit, tak apalah, aku payung cerita. Aku payung cerita. Okay, baik. Jadi sebelum ni, minggu lepas aku ada ke Sabah. Cerita dia. Cerita ke Sabah ni sebenarnya kita sambil berjalan, aku buat eksklusif punya video untuk YouTube Santai Chill. Kisah ni bukan kisah seram tau yang aku shoot kat sana. Kisah pada misteri. Contoh macam benda pelik-pelik apa yang jadi kat sana. Selalu kan kita cerita seram je kan, tapi kadang-kadang kita dengar cerita pelik-pelik ni pun seronok juga. Okay. Tapi ni cerita dia lah Yang ni cerita seram. Baik. Aku ni first time pergi Sabah. Dah lama dah teringin nak pergi Sabah. Jadi masa tu aku decide, aku nak pergi Sabah. Dan tempat yang aku nak pergi Kundasang kan, tempat tu cantik, lawa semua kan. Tapi aku tak nak cerita benda yang kat Kundasang. Aku tak menginap di Kundasang, aku menginap di KK. Jadi dah jalan ke KK apa semua tu, waktu macam nak maghrib tu, aku patah balik ke KK dan menginap di KK di sebuah apartmen yang baru. Baru ni aku check kalau dekat Agoda 5 bintang lah. Aku 5 bintang ni kan, memang cun review dia. So aku pun decide booking lah. Harga pun murah, muat untuk dalam 5-6 orang. Agak terkejut juga untuk guest yang banyak macam tu, yang harga 100 lebih. Kan. Tapi macam biasa kan, kadang kita dengar kan, asal murah ni kan, mesti ada cerita seram kan. Aku pelik kadang kan, kenapa tempat mahal tak ada gangguan kan, tempat murah-murah ada. Tapi aku tak terfikir lah bab-bab seram-seram ni. Jadi aku duduk dengan ada family aku dekat Sabah. Aku ada family dekat Sabah, aku duduk. Jadi aku duduk 5 orang. Jadi masa aku duduk kat sana, first impression masuk bilik tu memang cantik lah. Dia siap ada projektor mat. Kalau kau nak tengok movie, ada projektor, dia ada 2 bilik katil size king, ada sofa bed dekat luar dengan decoration dia yang cantik. Aku tak nak cakap decoration apa, takut orang dapat detect. Lepas tu owner marah aku pula kan, cerita yang bukan-bukan. So nak dijadikan cerita, malam tu aku keluar dengan adik-beradik dekat keluarga sana. Keluar nak tengok KK. Kita tak pernah pergi kan. Kalau macam duduk dalam bilik je, rasa macam rugi lah suasana tu kan. Jadi aku keluar pergi makan dekat situ. Rasa makanan tempat orang, orang kata makanan dekat sana dengan sini rasa dia lain. Mungkin orang kat sini tak dapat nak masuk makanan kat sana kan, tekak tu lain-lain. Tapi so far aku kat sana sedap je. Mungkin kena pada kedai yang betul lah. Jadi masa aku balik tu dah pukul 12.
Balik tu pukul 12. Okay, sebelum aku keluar rumah tu tadi kan, yang ni aku flashback balik, terskip pula. Pakcik aku kat sana masa tu dia cakap macam ni, kat sini tempat merokok kat mana tingkat tu tingkat 17. Jadi tempat merokok yang aku boleh saja satu je lah kan, tak dalam bilik air rumah tu tadi. Kalau nak jaga bau kat dalam ruang tu, pergi dekat tangga. Dia kan ada macam tangga emergency nak turun. Kalau lift rosak, duduk kat tangga kan. Kebetulan aku bilik ni bilik sebelah tu tangga. Jadi boleh buka tangga tu, memang boleh lepak situ lah. Aku tengok ada air mineral kat tepi tu kan. Jadi aku cakap okay, ni memang tempat pot orang merokok kat sini, sebab ada air mineral kan. Jadi dia kata okay, jalan lah dulu, pakcik nak duduk sini isap rokok sekejap. So aku keluar dan pulang pukul 12. Masa aku pulang tu, pakcik dengan makcik aku ni dah tidur. Jadi aku rasa macam tak ada apa pelik kan. Kita orang pun duduk-duduk. Adik makcik aku ni dia tidur. Dia tak tidur, dia main handphone, dia main game dekat ruang tamu. Tengah duduk-duduk ni, tiba-tiba makcik aku ni dia panggil anak dia yang perempuan tau. Kata nak sini. Kata kenapa? Mak rasa tak sedap hati lah sini. Kata, aduh, kenapa mak? Tak tahu macam nak cerita, tapi memang tak sedap hati. Okay, aku baru perasan tau, makcik aku ni asalnya tidur dalam bilik. Tapi masa aku balik, dia dah tidur kat ruang tamu. Dia tidur ruang tamu dengan laki dia. Pakcik makcik aku tidur dekat ruang tamu tu. Jadi aku pun macam okay, dia macam nak tidur sama-sama aku, macam nak bonding time ke, borak-borak tertidur ke kan. Jadi ke ruang tamu. Lepas tu anak dia cakap, jom lah mak tidur dalam bilik. Anak dia lelaki kan. Anak dia lelaki kecil lagi. Dia kata jom mak tidur dalam bilik. Jadi dia tidur dalam bilik pula. Tidur dalam bilik, aku pula tengah edit video kat sana. Edit video. Lepas tu aku dengar bunyi ni tau. Tentu aku macam alamak, bunyi apa ni kan. Aku ni sebagai seorang lelaki yang berani pun keluar, pergi ke bilik makcik aku ni. Aku tengok dia ni kan dalam keadaan mengiring ke kiri ke kanan aku tak ingat kiri, aku rasa mengiring ke kiri. Anak dia sebelah ni ada main pun, tapi dia just mak, kenapa kau ni mak? Mak. Aku cakap, dik, gerakkan mak. Gerakkan. Kalau sebut cakap apa-apa tak jadi, kena gerakkan dia. Gerak, bau mak dia tersedar. Mak dia macam ni. Jadi memang sangkaan aku betul, makcik aku ni kena tindih. Sebab tu aku suruh gerak. Sebab orang kalau kena tindih ni, dia boleh perasan kita tau. Dia nampak kita, tapi dia tak boleh nak panggil kita. Okay, kita bangun terus dia cakap, sini memang tak bagus Sini memang tak bagus. Aku cakap okay, tak apa makcik, relax. Jom kita pergi ruang tamu dulu kan. Pergi ruang tamu. Tu jadi yang tengah tidur seorang kan pakcik aku. Yang lain ni tengah gathering cerita. So makcik dia buka cerita. Dia kata macam ni, dia panggil aku Syuk lah. Kata, Syuk, makcik rasa sini tak okey lah. Kata, kenapa tu makcik? Tadi masa korang keluar, makcik dapat satu bisikan. Bisikan ni terkejut kau. Okey, jadi bisikan ni dia cakap, terjun bangunan. Macam tu. Tapi yang pelik, makcik aku ni tanpa berfikir apa-apa, dia bangun geng. Dia bangun, dia pergi ke tingkap, dia buka sambil badan dah ke depan. Baru dia tersedar, apa aku buat ni? Okay. Dia nak terjun betul-betul lah masa tu. Baru dia macam tersedar, astaghfirullahalazim, apa aku buat ni? Dia rasa badan dia macam digerakkan tau. Tanpa dia sedar. Bisikan tu buat dia under control kan, tak boleh nak kontrol badan dia. Start pada tu dia rasa okay, tempat ni tak bagus, tempat ni tak elok. Jadi aku masa tu pelik juga kan, ramai-ramai ni, kenapa makcik aku seorang yang kena kan, orang lain tak kena pula kan. Okay, tak apalah. Lepas tu dia cakap, lepas tu makcik buat apa? Okay, sebab tu makcik keluar, tidur kat luar dengan pakcik.
Baru aku faham kenapa dia tidur luar kan. Lepas tu aku cakap pakcik tak sedar apa-apa. Pakcik dia tidur mati kan, memang tak sedar. Aku tengah borak tu pun bunyi dengkur ada. Sebab kita tengah borak kan. Okay, pakcik tengah dengkur suam-suam lah kan, boleh lah dengar, tak mengganggu sangat lah. Okay, so masa tu dia kata memang tak sedap hati. Dia sepelik sangat tempat tu. Lepas tu aku cakap tak apa makcik, macam ni lah, makcik pergi bilik air, ambil uduk, cuci muka semua, tidur balik, baca doa. Aku cakap yang tu. Lepas tu makcik ni pun okey. Dia kata okey lah Syuk, makcik masuk balik lah. Dia ambil uduk, dia dengar apa aku cakap, dia ambil uduk semuka, baring balik. Okay, yang lain pun buat hal sendiri. Aku sambung edit video kan, video-video yang nak kena buat. Lepas tu tersedar balik. Dia duduk luar. Kenapa mak? Kenapa mak? Anak dia tanya dia. Dia kata, "Uish, tak boleh lah, ada orang lain lah dalam rumah ni." Cakap ada orang lain dalam rumah tu. Aku pun keluar kan. Cakap, "Kenapa makcik? Makcik nampak apa sebenarnya ni?" Sebenarnya Syuk, dalam bilik tu ada seorang budak lelaki tengah berdiri dekat hujung bilik tu. Budak tu jelas dia nampak. Budak tu budak Cina. Budak Cina berseluar pendek, pakai baju biru yang tak ada lengan tu, macam singlet tu. Dan budak tu jugalah yang tindih dia tadi. Tapi yang kali ni dia memang nampak betul-betul depan mata, bukan mimpi. Bukan kena tindih, tapi masa dia sedang cuba untuk melelapkan mata, dia nampak kat depan dia tu. Macam tu. So aku pun dah start meremang. Yalah, dia nampak kan, aku tak nampak semua kan. Jadi bila dia cakap macam tu, tak sedap lah kau nak tidur, nak buat kerja kan. Fikir keselamatan tau sebenarnya. Aku risau kalau dia buat benda-benda macam yang first tadi, dia nak terjun bangunan tu kan. Jadi masa tu sampailah dah pukul 3 pagi tau. 3 pagi lebih macam tu, 3 lebih lah. Then dia cakap dia tak tahan. Dia tak tahan, dia nak keluar. Atau aku cakap macam ni, ada sebab ke makcik kena kacau? Makcik boleh solat tak? Aku cakap yang tu lah. Aku tanya macam tu sebab nak tahu sama ada dia bersih ke tak. Dan dia kata makcik belum boleh solat. Kata okey, faham. Yang dia ni belum bersih lah kan, tak bersih lagi. Jadi mungkin tu salah satu punca dia diganggu. Tengah bercerita, jarum ni nak menunjukkan pukul 4 pagi. Pakcik aku pula bangun. Sementara tu kita orang tengah bercerita lagi kan, pakcik aku pula bangun. Pakcik aku bangun tiba-tiba cakap ni, "Betul lah Syuk, pakcik pun rasa sini tak okey lah." Hai kan, aku macam engkau tengah tidur, tiba-tiba engkau masuk cerita kan. Aku macam selalu kan kalau orang bangun tidur kan, kenapa ramai-ramai ni kan, kenapa tak tidur lagi ni? Tak ada. Benda tu bangun, Syuk, sini memang tak okey lah. Aku pun dah kenapa kan pakcik aku ni kan. Lepas tu aku macam dalam kelakar tu aku cakap, kenapa macam tu pakcik? Pakcik pun mimpi juga. Dalam lena tu, dalam dengkur tu, aku ingatkan tak ada apa-apa yang berlaku. Rupanya dia pun kena juga. Lepas tu aku tanyalah, pakcik ni mimpi apa pula? Budak Cina juga ke? Dia cakap, tak, pakcik mimpi kat dalam rumah ni macam penuh dengan orang. Okay. Lepas tu dia kata macam sempit di sini. Lepas tu pakcik rasa tadi pakcik dalam mimpi nampak burung besar ada kat tingkap. Dia tidur kat belakang tingkap. Ni sofa bed kan. Ni tingkap. Belakang ni tingkap. Macam ada burung besar tengah perhatikan rumah ni. Aku cakap, main burung pula ni kan. Burung besar-besar mana? Lagi besar pada tingkap ni. Kira itu bau kepala dia. Bau kepala dia macam menjenguk macam tu. Lepas tu alamak. Jadi kita orang ni pun berkumpul, bukalah cerita yang diorang ni nampak apa, dengar apa semua tu kan. Okay. Lepas tu dia cakap, tadi Syuk, masa korang pergi kan pakcik isap rokok dekat tangga tu. Jadi pakcik sajalah bosan-bosan isap rokok kan. Tengok bawah kejap ada apa, naik atas kejap ada apa kan. Masa dia naik atas kejap tu, dia pandang bawah. Bila dia naik atas kan tingkat 18 kan, dia pandang bawah tingkat 17 lah. Dekat tingkat
17 tu ground kita kita orang punya row tempat tinggal tu. Nampak ada orang tua tengah pandang dia dari atas ni. Macam tu. Cina ke? Dia kata orang tua je. Aku tak sure lah Cina ke apa ke kan. Lepas tu dia kata, dia tegur lah macam cik. Tu dia just tu dia belah macam tu. Muka macam tak puas hati lah kan. Lepas tu pelik lah, dah kenapa dia ni kan. Dia marah ke kan. Sebab hisap okok kan. Dia saja main tak bawah. Tengok jatuh jauh mana. Macam tu kan. Jadi dia tengok kenapa orang tua ni kan. Dia turun balik. Kau bayangkanlah orang tua kan. Dia dah belah tu. Dia okok dia kebetulan ada habis. Dia pun turun. Dia turun hilang dah orang tua ni. Laju now. Tapi tak dengar bunyi mana-mana pintu yang dia buka untuk keluar. Maksudnya jejak dia hilang tiba-tiba. Jejak dia hilang tiba-tiba. Lepas tu dia masuk rumah. Masuk balik. Lepas tu dia tidur. Okay. So kita pun berkumpul, cerita apa nak buat. Lepas tu masa tu macam semua keputusan bergantung pada aku Mungkin sebabkan kita buat cerita seram. Diorang pun tahu kan. Dia cakap apa nak buat ni Syuk. Okay, jadi aku decide sebab alang-alang semua tak boleh tidur. Dan aku nak ke Kudat. Dan perjalanan ambil masa dalam 3 jam lebih macam tu. Dan nak kejar ferry pagi kan. Jadi pukul 4, 5, 6, 7, 8 ferry pukul 9. Jadi aku cakap tak apalah, kita kejar ferry pagi. Kita kemas, mandi, siap gerak terus. Kita tidurlah kat mana-mana tempat lain nanti. Atau sampai kat rumah baru tidur. Dan kata pun okey. Jadi semua pun bersiap mandi. Tinggal aku dengan makcik je duduk dekat meja tu borak. Sebab dia masih tak sedap hati. Dia macam tak tenang lah. Atau aku macam bagilah ayat untuk tenangkan diri sikit. Jadi masa aku tengah borak dengan makcik ni pula, ini aku pula tengah-tengah borak dengan makcik aku pula, anak dia lelaki ni ni bilik tau. Bilik depan aku. Aku nampak anak dia melintas pergi ke dapur. Tapi dapur dia ni kecil je. Dan tak ada pintu mana-mana untuk nak ke tempat lain. Kiranya bilik dapur. Kalau dia nak patah balik, kena lalu tempat yang sama, jalan yang sama. Okay, jadi aku tengok dia lalu. Tapi aku sambil pandang makcik ni kan, cerita kan, aku pandang. Sambung cerita. Yang aku pelik mana anak dia ni tak patah balik pun. Lama kan. Okay. Jadi aku pun malas nak pandang sana tau. Sebab dapur tengah gelap. Dapur gelap masa tu. Yalah 4 pagi kan. Dapur gelap. So tiba-tiba tengah cerita lagi, aku nampak anak dia keluar pada bilik air. Tahu? Rupanya anak dia tengah mandi. Jadi siapa yang keluar dari bilik pergi ke dapur tadi? Masa tu aku tak nak cerita dengan diorang. Sebab aku takut aku menambah keseraman diorang kan. Nanti kelam kabut. Aku tak nak luggage banyak kan. Dan last kan aku takut nanti diorang belah tinggalkan aku seorang nak angkat luggage. Dan akhirnya betul, aku orang terakhir angkat luggage keluar. Diorang semua dah tunggu kat luar. So last sekali aku hantar kunci balik dekat dia punya tempat letak kunci. Lah aku turun, aku tanya Pak Gad, sini tak ada cerita seram bang? Saja aku jumpa orang tanya. Kata sini tak ada lagi. Lepas tu dia ajak tingkat mana? Cakap 17. Lepas tu dia diam. Aku pun tak nak cakap banyak. Okey lah bang, saya gerak dulu lah. Tapi nampak dia berfikir-fikir lah masa aku sebut 17 tu. Jadi hotel mana itu tak boleh bagi tahu. Cumanya apa aku boleh cakap sini, semua tempat ada. Dan pesanan khas lah untuk wanita khususnya kan. Bila tengah tak bersih tu, kena buat persediaan yang rapi lah. Dari segi doa apa semua. Dan jangan buang benda kotor merata-rata. Aku tak cakap makcik aku ni buang benda kotor, tapi benda nak kena kan, kena juga. Macam tu lah cerita aku yang pertama. Okay, kau duduk kat situ, memang tak ada rasa vibe mula-mula masuk tu rasa macam seram ke apa, tak ada lah? Tak ada lah. Sebab aku masuk dengan keterujaan lah. Sebab tempat baru kan. Jadi aku rasa pun murah-murah dapat tengok
cinema yang macam ada projektor tu kan. So aku tak ada rasa apa-apa janggal. Dan aku adalah macam masuk ni mindset, okay, buang semua cerita apa ni, otak-otak atau pengaruh seram, tak nak dengar. So aku tak ada rasa apa-apa. Tapi aku macam ada jangkaan ni macam ni lah, jangan aku duduk hotel ni kena ganggu sudah. Sebab aku dengar sini dekat kawasan sana boleh tahan. Kawasan sana tu bukanlah hotel tu. Masa aku kat Sabah ni kan, kau tak boleh sebut itu ini. Macam tu je lah. Dan bangunan tu kau masuk sekitar kau ada orang ke tak ada orang? Ada lah. Aku tak nampak mana-mana orang lain duduk selain pada aku. Cuma aku perasan masa aku balik pukul 12 tu, ada seorang lelaki melintasi aku dengan anak pakcik-makcik aku. Tapi dia tak ada senyum apa, pandang kita orang pun tak. Dia jalan lurus pandang depan dia. Cakap sombong lah. Macam tu lah. Tapi aku tak tahulah dia ada kait mengait ke apa semua ke. Tapi dia Cina. Pukul 12. Oh lagi satu. Aku lagi terlepas. Masa diorang tengah kemas barang tu kan, makcik aku ni kan dia borak dengan aku, dia meluah apa yang dia rasa apa semua. Okey aku sini, makcik aku sini. Belakang tu pintu utama dari luar untuk masuk. Pintu okey. Okey. Tengah dia bercerita, tiba-tiba handle pintu tu tuk 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 tuk. Bergerak man. Aku yang mandang sini. Dia tengah cerita dengan aku ni kan. Contoh ni makcik aku kan, aku terus pandang belakang. Makcik aku terus macam tu tau. Aku macam okay, aku percaya. Okay kan. Tapi masa tu aku cakap, makcik dah jangan cerita apa-apa, dia sedang mendengar kan. Kita rehat dulu, kemas apa yang perlu, lepas tu kita keluar, kita belah. Macam tu lah. Alhamdulillah masa keluar tu tak ada apa-apa lah. Yang berlaku ke mengikut ke tak ada, Alhamdulillah. Maksudnya 3 orang lah termasuk kau. Anak dia yang anak dia yang seorang tu tak rasa gangguan jugalah. Anak dia dua-dua tak kena apa-apa. Oh ada yang lelaki tu. Okay sorry aku baru teringat. Anak dia ni masa dekat rumah tu, dia kata macam ni tau. Dia kan main handphone kan. Dia dengar bapak dia kat luar kan tengah tidur. Dia dengar bapak dia panggil. Dia panggil, contoh anak dia nama Man kata Man macam tu. Ya pak, ada apa pak? Jadi bila bapak dia ni tak menyahut balik, yelah kita kalau sebagai anak mesti kita keluar nak tanya kan. Keluar bapak dia tidur. Baik. Lepas tu dia kejut. Dia kata, Pak kau panggil aku orang Sabah penggunaan aku kau tu biasa nak bagi tahu clarify, itu bukannya kurang ajar ke apa, takut nanti gang cerita ni jadi lain. Okey. Dia kata, mana ada panggil? Macam tu. Okey, dia masuk balik. Panggil lagi. Man, sini jap. Dia keluar. Ada apa pak? Lepas tu dia tak dia tanya bapak tak ada. Dia tanya mak dia, mak tadi kau dengar tak bapak panggil aku? Mana ada, kau tiba-tiba menyahut. Macam tu. Tapi anak dia memang dia kata tak rasa apa, dan dia rasa mungkin tu salah dengar untuk dia. Aku macam lah, aku pun tak tahu nak cakap. Kadang kita pergi mana apartment ke sewa, kadang nampak bangunan tu cantik kan. Macam aku pergi itu, aku cerita aku pergi Kelantan tu, nampak je macam okey. Tapi aku ada orang lain yang kejut. Tu aku pisang ke, tapi tak adalah seram macam kau boleh lain macam. Itu lah. Dan first time aku nampak handle door bergerak sendiri. Dah dikunci kan. Tapi itulah, tak tahulah kalau ada orang tersalah buka kan, mabuk-mabuk kan, bilik aku ni tak salah. Wallahualam kan. Tu husnuzon sangat. Takkan tak dengar bunyi tapak kaki kan? Tak dengar. Ada cerita lagi? Ada. Ada lagi. Kedua ni berlaku dekat sini Melaka. Bukan studio Melaka aku cakap Melaka. Aku dengan kawan aku dari mana malam tu? Okey. Dari bandel Vintage Melaka. Okay, kalau korang nak tahu yang mana orang luar Melaka ni dia punya tempat bandel besar. Kau pergi kat UTC Melaka, kat situ memang setiap hari Jumaat tak sure, tapi Sabtu Ahad ada. Maybe Jumaat Sabtu Ahad lah. Situ bandel memang besar gila.
Jadi aku ni pula kaki selam kan. Kaki selam tapi jarang membeli. Sebab aku ni memilih sikit. Bandel-bandel juga, kaki selam juga. Kang salah beli, kang macam cerita orang hari tu kan. Beli barang bandel tapi ada benda ikut. Macam tu. So aku pun pergilah bandel. Balik tu aku tak nak lah cakap aku selam dapat barang apa kan. Aku nak cerita time aku balik tu, aku dengan kawan aku laki, okay, masa aku on the way hantar dia balik ke rumah air keruh, aku perasan dia ni dah tak bercakap dengan aku kan. Dia cakap kenapa mak ni diam kan. Cakap kau okey tak okey. Lepas tu dia just pandang aku macam ni. Cakap kau jangan macam-macam kan. Kau tak puas hati dengan aku cakap kan. Jangan macam ni kan. Kita man to man lah cakap terus. Aku ada cakap yang buat kau tersinggung ke kan. Dia diam lah. Lepas tu aku nampak dia jeling aku sekali kan. Aku dah rasa macam lain. Dah rasa lain tu sebab aku kenal kawan aku kan. Aku kenal kawan aku tapi tu bukan dia. Ada satu kali tu tiba-tiba aku nampak tangan dia sebelah dah pegang handle door pintu. Aku tengah bawa laju dia pegang sebelah ni pandang aku macam ni. Dia pegang handle door. Aku cakap sudah. Aku cakap kau jangan macam-macam kan. Kau sabar boleh sabar. Tak apa, aku berhenti dulu. Aku tengah slowkan kereta. Dah buka Ahmad. Dia buka ni, nak terjun. Dah terbuka dah pintu aku sana. Aku tarik kepala dia sini. Top. Dia pun tertarik handle door pintu aku. Boom. Nah. Satu aku geram juga pintu tertutup kuat kan. Tapi tak apalah kan. Nak selamatkan kawan punya member ni, kawan ni pasal. Cakap kau kenapa ni? Dia pun ronta-ronta. Kau jangan kacau aku. Jangan pegang aku Macam tu aku cakap sudah. Ini dah kes rasuk kan. Aku tak tahu dia dapat daripada mana. Tapi tiba-tiba benda tu. Jadi aku pun dengan sebelah tangan mandu dan kepala ni aku terpaksa grip dia macam ni. Dan aku terus, daripada aku nak terus, terpaksa aku ambil side sini untuk parking. Dia traffic light kan. Aku terpaksa masuk sempang sini parking. Sebab aku tak nak nanti masa dekat traffic light tu dia kacau-kacau aku, dia belah. Lepas tu aku kena tinggal kereta situ. Tak nak. Okay, aku pergi sebelah sini. Aku berhenti kereta. Lepas tu aku pegang dia, pegang kepala dia, badan dia. Aku baca ayat kursi apa semua kan. Tak habis aku baca ayat kursi tu, polis datang. 2 biji motor. Dia kata kenapa ni bang? Kenapa ni? Datang kat aku kan. Kejap. Aku baca, aku habiskan baca semua kan. Terus dia duduk macam tu dalam nafas yang agak cungap-cungap. Okay, aku keluar kereta. Polis tu minta IC bang. Okay, tunjuk IC kawan ada? Ada bang, tapi kat dia. Saya nak ambil ni, takut sikit. Dah kenapa? Kena rasuk. Polis tu pisang. Alamak kan. Abang nak ambil bang? Abang ambil lah. Aku datang polis tu kata tak apa ni macam mana boleh kena rasuk Saya pun tak tahu abang. Tadi tiba-tiba saya bawa kereta, tiba-tiba nak terjun keluar pada kereta. Lah ya ke? Tu kau terus masuk sempang tu. Saya nak terus tadi. Jadi terpaksa parking sebab dia ni nak keluar pada kereta. Kata alamak habis ni macam mana Tak tahulah ni. Saya cuba ni tenangkan dulu. Kalau dah reda nanti baru keluar lah. Kata sini saya ada kenal seorang perawat kan. Cuba awak kontak nombor ni. Jadi di kontak tu bagi nama pusat rawatan, bukan Al-Idrus, Al-Mujahidin tak silap Melaka. Jadi aku cakap dalam keadaan aku macam tu takkanlah aku nak bawa dia pergi dekat Semabuk tu. Dah nak sampai Keruh nak pergi Semabuk ni. Bagi tahu tu nak rawat. Sebab tempat tu aku dengar sehari dia ambil 20 orang je dan dia rawat sampai pukul 12 tengah malam. Macam tu. Jadi mesti ada orang lain dia rawat. Lepas tu polis tu kata awak boleh handle lah ni. Cakap boleh kot. Aku buka pintu. Aku cuba tanya, kau okey tak ni? Ni kau ke bukan ni? Dah aku okey. Sorry. Kata tadi tu bukan aku. Rupanya kawan aku ni dia memang ada benda benda yang aku boleh cakap macam mana. Benda ni
Camping lah, saka. Bukan saka tau. Pernah dengar tak macam ni lah? Kau tak nak ada pendamping, tapi dia jaga kau tanpa apa-apa akad. Macam tu. Tapi dalam masa yang sama, ada benda nak masuk kat dia. Jadi masa tu, itulah yang bergaduh kat dalam tu. Dan katanya sebenarnya masa dia pandang aku jeling tu, dia bukan pandang aku, dia pandang orang sebelah aku. Dia kata kat luar tu tingkap ada yang terbang sambil pandang macam ni. Macam tu. Jadi tu yang dia macam nak bergaduh. Nak bergaduh. Jadi bila parking, mungkin sebabkan aku dah berhenti, polis pun datang, benda tu jauh. Aku tak tahu. Polis juga kan. Aku takut kena tangkap jugalah kan. Tapi itu tak clean tu jadi. Rupanya dia masa dia pandang-pandang tu, dia kata sebelah aku tu ada benda terbang tengah pandang dia. Tak puas hati. Itulah cerita pada aku. Okay. Wih, tapi suspend. Kalau aku jadi kau, aku dah tinggal lagi kat tepi jalan tu. Tak tahu aku nak buat apa gila. Tak, main dengan nyawa ni Mat kan. Kita bawa member kan, takkan nak tinggal macam tu. Aku pula fikir, alamak satu kereta aku duk terbrek, tekan minyak, tekan brake, kau tengah nervous kan. Lepas tu jantung kau berdebar dengan keadaan tengah macam tu, cemas. Tapi alhamdulillah dipermudahkan, dapat parking kan. Polis pun datang nak tolong. Asyik baik dia tak tanya aku punya road tag. Hidup road tag hidup. Okay, dua kisah kau bagi aku okay nice. Cuma bagi aku yang rumah tu aku masih tertanya-tanya kenapa kan bangunan lawa kan, nak kata buruk. Aku rasa bangunan tu bangunan baru lah. Bangunan baru. Sebab aku tengok ada kawasan atau part yang masih lagi dia orang tengah renovate. Dia bangunan dia tinggi. Aku 17, tak silap aku nampak itu bangunan dia sampai 32. Bapak tinggi nak 32 macam tu lah. Tapi aku 17. Oh ya, 32 betul. Ya, aku tak ada benda nak tanya. Aku faham cerita kau jelas. Itulah. Bagi kalau aku jadi seorang travel pun, kadang aku tak suka travel seorang-seorang. Benda ni lah. Part bila nak sewa bilik, nak sewa apa benda nak sewa ni, dia babak bila tidur seorang mula kau ternyanyi ada je benda melintas lah apalah nanti kan. Jadi lah kadang kita pun tak boleh nak salahkan orang kata pemilik tu, owner. Kadang owner pun tak tahu kadang benda tu. Kalau lain kan kau ada call owner tak ada? Tak ada. Mana tahu tak diskaun. Owner tu Cina. Apartment kan. Jadi aku pun malas cakap kena kacauan tu ke kan. So bagi aku macam ni lah, benda kau nak kena kan. Mungkin kita orang bawa dari luar, sebab kita orang masuk pun masa tu nak maghrib kan. Jadi takkanlah sebabkan kita orang bawa benda dari luar kan, kita nak jadikan tu sebab tak nak menuduh lah cerita dia. Okay guys, inilah kisah dua cerita yang dikongsikan oleh Syok. Aku rasa tak ada part-part dan kau minta part aku tumbuk kau tak ada. Ini kebetulan dia dah Syok ada cerita untuk dikongsikan kepada korang kebetulan. Jadi macam biasa guys, kalau kau minat lagi, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.